A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik si Allah kita dapat sama-sama pada malam ini. Saya mai jauh ni daripada Kedah ni. Kira tukar baju dalam kereta tadi ni. Alhamdulillah. Sampai juga dapat berjumpa dengan tuan-tuan di masjid yang sangat masyhur dan megah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bincang tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syahadah. Syahadah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di sebalik roh syahadah. Sallallahu alaihi wasallam. Syahadah ni bermaksud apa? Syahadatun ini pecahan daripada kata akar syahida. Yashhadu, syahadatan, yang bermaksud kesaksian. Syahadah ni bermaksud persaksian, kesaksian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau nak faham dari segi definisi dia, syahadah ni merupakan satu kesaksian seseorang yang hadir dalam satu peristiwa dengan dia memberitahu, dia menceritakan atau mengakui apa yang diketahuinya melalui panca inderanya, sama ada dia melihat, dia merasa, dia mendengar atau dia menyentuh satu perkara. Tu dia panggil syahadah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga kan kesaksian ini sangat penting. Dia merupakan salah satu daripada aspek penting dalam proses penghakiman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia berfungsi sebagai satu bukti sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menguatkan lagi penghakiman tersebut. Bila adanya syahadah ni, dia akan memudahkan hakim untuk memutuskan sesuatu status itu tentang satu masalah yang diajukan kepadanya. Maka syahadah ni ataupun persaksian ini sangatlah penting. Apatah lagi bila syahadah ini terkait pula dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 'Wa Taala. 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 '
satu pintu gerbang yang suci. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bagi seorang manusia untuk duduk dalam agama yang setia, yakni agama Islam. Tak ada syahadah, tak ada apa. Bagilah sedekah derma 1 juta ringgit sekalipun, 10 sen pun Allah tak pandang. Pasal apa? Pasal tak ada syahadah. Kita ni yang duduk depan saya ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, senyum saja. Nampak saya tadi senyum. Saya pun tak tahu tak senyum ke tak. Tutup muka mana saya tahu. Orang pakai mask. Tapi nak boleh nampak lah sikit. Mata tu nampak cemeh sikit tu, tersenyum lah tu. Tapi kalau dia jelim pun dia nampak cemeh kat. Kan? Dia mulut macam tu dia buat itu. Tapi walaupun orang tak nampak, ada pahala walaupun sekadar senyum. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadirah wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuan-tuan perasan tak surah ayat tu duduk dekat mana? Surah Al-Kahfi ayat 49. Allah kata apa? Apabila dibentangkan kitab amal, kamu akan menyaksikan orang-orang yang berdosa itu. Dia kata apa? Aduh, celaka kami hari ini. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua dibentangkan, semua dicatat. Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, semua akan dicatat dan semua akan ditimbang. Kita semua akan tengok nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibnu Abbas sebut, antara perkara yang kecil, yang nanti akan ditunjuk dan dibentangkan kepada kita ialah apabila ada saudara Islam dia nanti yang pi depan Allah, dia komplain pasal apa kawan dia yang berselisih dengan dia tak senyum kat dia. Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia angkat kitab amal kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah bentang kitab amal kita ni 99 dokumen. 99 ni kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak gambarkan banyak 99 dokumen yang setiap dokumen itu sejuh mata mandang yang kita buat dulu waktu hidup di dunia, semua catat. Iqra kitabaka, Allah sebut bacalah kitab kamu. Allah suruh baca kitab kamu. Kita lah jadi saksi sendiri, kita tak ada orang lain jadi saksi, kita sendiri jadi saksi. Kita baca kitab kita buat sendiri apa benda kita buat. Lepas baca semua kitab tu habis, semua benda kita buat ni, duduk ni, dengar kuliah ni, sambil duduk dengar kuliah main handphone ni, ada semua catat. Ya sallallahu Muhammad. Yang main tadi apa semua sekecil-kecil benda semua tercatat. Bila kita baca, kita tahu apa kita buat. Kita tahu benda kita buat sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habis semua kita baca, kita pun rasa macam lega dah, alhamdulillah, nampak macam ada chance dah, ada peluang dah nak masuk syurga. Nampak gayanya macam tu. Tahu-tahu kitab kita tu diangkat. Kitab kita akan diangkat. Hadal kitab indahu fulan ibn fulan. Kitab ni milik kawan ni. Sebut nama kita. Siapa yang nak mai tuntut dekat dia lah ni? Sebut tu. Siapa yang nak mai tuntut? Tuan-tuan akan tengok waktu tu sejumlah manusia semua akan bangun nak mai tuntut kat kita.
Yang kita kenal, yang kita tak kenal, semua akan main. Sekelompok ramai ni. Tuan-tuan akan tengok tu jiran sebelah, kawan tempat kerja, kawan sekolah menengah dulu, kawan dekat universiti. Ramai ni, ramai semua kat main. Semua pekat nak tuntut. Ya Allah, dia ni buat, ya Allah, dia ni kata kat aku, ya Allah, dia ni mengumpat aku, ya Allah, dia ni apa. Sebab tu saya duk pesan, kita ni ada media sosial. Tuan-tuan duk hantar tak ni? Kan dalam WhatsApp tu ada stiker tau, stiker. Stiker. Tuan-tuan ada tak dapat gambar siapa-siapa, gambar muka orang siapa-siapa. Lepas tu boleh jadi tak yang kita crop muka dia tu, yang kita crop gambar dia tu, kemudian kita buh satu perkataan kat situ, benda tu dia tak kata pun. Boleh jadi tak? Mau faham ke tak faham aku cakap ni? Boleh jadi tak dia pergi depan Allah ni, dia kata apa? Ya Allah, depa guna muka saya, dia tulis satu perkataan yang saya tak sebut, dia fitnah saya. Boleh jadi tak? Sebab tu tak payahlah. Tak payahlah duk hantar gambar-gambar tu. Yang hantar gambar apa semua ni, kami ni suka, kami ni cari calon suami boh. Ni nikah dah kawan tu. Kita pun pantang malam Jumaat ada aja gambar post kita apa semua. Seronok main-main. Tak pasal-pasal jumpa kat akhirat, jumpa dia. Ya Allah, saya nak tuntut pada pak cik ni. Salih ala Sayyid Muhammad. Nak tuntut apa Ustaz? Ganggu sikit. Nak tuntut apa? Dia dulu fitnah saya. Kita kata, adik ni siapa? Saya pakcik tak kenal. Tak kenal? Pakcik duk guna stiker muka saya dalam Facebook, dalam WhatsApp tu. Duk guna gambar saya. Saya tak kata pun yang pakcik hantar tu. Ya Allah, tu dah. Kita pula share tiap-tiap minggu duk guna gambar dia. Pantang kawan tu apa hantar, kita hantar gambar dia. Salih ala Sayyid Muhammad. Faham tak ni? Tu jangan. Ada kira pahala pun ada, dosa pun ada kita ni. Cara orang Islam. Dalam celah-celah ramai dia tuntut ke apa? Dia tuntut ke, ya Allah, dia lalu tepi saya, ya Allah. Kotlah dia nak senyum kat saya. Senyum pun tak kawan ni. Ya Allah, tunaikan hak saya atas dia. Senyum aja, kata Ibnu Abbas. Tahu tak pasal apa? Ada pahala sikit-sikit, sekadar senyum pun ada pahala. Pasal ada kalimah syahadah. Kalau tak ada kalimah syahadah, buat pilah besar pahala banyak mana pun, buat pilah kebaikan banyak mana pun, satu pahala pun Allah tak kira. Tapi bila kita mengucap saja dua kalimah syahadah, sekecil-kecil benda Allah kira. Ada orang bergelumang dalam syurga, bergelumang dengan nikmat dalam syurga, hanya kerana dia mengangkat satu benda yang menghalang jalan orang mukmin. Lalu tengok, ada paku ni. Salih Allah semua paku ni. Ambil paku tu. Kok-kok sekali kena tayar motor orang nak pergi masjid, orang nak pergi kerja, ambil. Dia angkat tu aja. Bergelumang dengan nikmat dalam syurga. Tahu pasal apa? Pasal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud nilai syahadah kita ni bukan kecil-kecil. Nilai syahadah kita ni besar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, salli ala Sayyidina Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita mengucapkan dua kalimah syahadah tadi, dua lafaz, bila kita mengucapkan saja dua lafaz tersebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia mengandung makna yang besar ketika proses penyebutan lafaz tersebut. Dia adalah janji dan sumpah setia.
yang dilakukan hanya bagi orang-orang yang betul-betul mengetahui dan yakin dengan apa yang dia lafazkan. Bukan saja-saja nak sebutnya. Kalau cerita saja nak sebut, ada tak kawan-kawan kita ni yang tak Islam tu kan? Salih Aziz Muhammad. Kenapa? Hang ni bila nak masuk Islam duk kawan aku lama dah. Nanti relax loh. Hang ngucap lah. Tak apa aku ngucap je. Ngucap aku lah. Kita pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Dia pun sebut je. Main sebut je. Tapi hati dia tak ada niat langsung nak masuk Islam. Adakah dia Islam? Salih ala Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Maka orang yang mengambil tanggungjawab bila dia mengucap dua kalimah syahadah tu, dia faham sungguh, dia yakin sungguh. Salih ala Sayyidina Muhammad dengan apa yang dia lafazkan. Macam seorang tentera prajurit yang nak keluar pergi perang. Dia mengucapkan sumpah taat setianya kepada angkatan tenteranya, kepada pemimpin dia. Lafaz yang diambil oleh komandan dan panglima daripada prajurit tersebut menandakan bahawa prajurit itu telah mengetahui, memahami dan bersedia melakukan apa saja perintah daripada komandan dia. Ingat ha? Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, apa saja yang Allah perintah kita kena ikut belakang. Siap, ready. Allah perintah apa buat. 2-3 hari lepas viral. Ada satu makcik Salih Aziz Muhammad, dia tak pakai tudung. Dia duk buatlah konten Instagram, orang ramai lah duk ikut dia. Dan celah-celah ramai-ramai tu ada seorang duk tanya dia, "Makcik, awak tak pakai tudung?" Lebih kurang lagu tu lah, tanya soalan dekat dia. Sebelum ni dia tak pernah duk jawab. Tapi beberapa hari lepas dia ambil keputusan untuk dia jawab. Dan bila dia jawab, maka terungkailah apa pahaman dia yang sebenarnya. Saya pun dengarlah secara teliti apa yang dia sebut. Dia kata, kita ni bila kita orang Islam, jangan duk paksa orang ikut Islam macam kita. Lebih kurang lagu tu lah. Jangan duk paksa orang ikut Islam cara orang Malaysia. Pi tengok negara lain, ada Islam cara Turki, ada Islam cara orang Cina, ada orang Islam cara ni. Islam ni cara macam-macam negara, macam Islam masing-masing. Kita jangan duk paksa orang ikut Islam cara kita orang Malaysia. Kita tu. Salih ala Sayyidina Muhammad, kita pun jadi pening. Ada rupanya ada Islam cara negara-negara. Kan? Kemudian dia kata apa Sayyid Syamad? Saya ni bukan Sunni, saya bukan Syiah, saya ni Quranis. Quranis maksud saya hanya membaca Al-Quran dan saya faham Al-Quran sendiri dengan butir-butir perkataan daripada Al-Quran, dan Quran sepatah pun tak, Quran tak sebut pun tentang rambut, dia kata. Maka saya mengambil pendekatan saya tak tutup rambut sebab Quran tak kata suruh tutup rambut. Tak jam itu tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu Quran tak boleh, Islam ni tak boleh nak terjemah pakai akai. Imam Syafi'i kata Sayyidina Ali kata apa? Kalau Quran ni, kalau Islam ni boleh terjemah pakai akai, pakai logik. Menyapu khuf tu patut di bawah bukan di atas. Tuan-tuan tahu tak menyapu khuf? Khuf ini kasut yang kita pakai yang menutupi daripada kaki sampai ke buku leli. Kalau tuan-tuan ambil wuduk sempurna, kemudian tuan-tuan pakai khuf. Tuan-tuan khuf ni tuan-tuan boleh tengok kalau orang duk tawaf dekat Kaabah tu, dia pakai satu kasut macam stokin macam kulit yang ada zip tu kan. Itulah khuf. Khuf ini, syarat khuf ni dia boleh bertahan kalau kita duduk dalam tempat kita bermukim, kita tak keluar, tahannya sehari semalam. Dia berjalan sehari semalam, dia tak rosak khuf. Kalau bermusafir dia 3 hari 3 malam. Bila kita pakai wuduk sempurna, kemudian kita pakai khuf. Bila kita pakai khuf tu, nanti batal wuduk. Bila batal wuduk, tak payah buka khuf tu. Ambil wuduk balik macam biasa, sampai dekat kaki tu tak payah buka khuf. Memadai ambil air, basahkan tapak tangan kita tu, sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf. Dia dikira sebagai orang yang berwuduk dengan sempurna dan dia boleh solat macam biasa. Boleh faham tu? Logiknya kotak kat atas kasut ke bawah kasut? Logiknya bawah ke atas? Awak tanya tak mau jawab tadi. Sejuk gaya ni.
Logiknya bawah kasut. Kalau nak cerita bersih, nak bersihkan ke atas ke dekat bawah? Bawah lah lebih patut. Tapi Islam bukan pakai logik akal. Islam pakai perintah. Bila ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidina Aisyah, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, pasal apa orang perempuan yang haid waktu bulan puasa kalau tak boleh semayang, nanti bila habis haid tak payah qada, tapi dalam bab puasa, bulan puasa bila haid tinggal puasa, nanti lepas daripada puasa kena qada. Pasal apa? Kata Sayyidina Aisyah, demikianlah yang diajar oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Habis dekat tu. Dalam bab agama ni kadang-kadang jangan duk berlebih-lebih. Faham ni? Dia panggil ta'abbudi, taat je. Sallallahu alaihi wasallam dah memadai dah untuk dia. Islam tak boleh pakai logik akal. Islam nak kena turut perintah. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tahu ada perintah-perintah yang kadang-kadang tak logik dengan akal kita. Tak logik dengan akal, nak fikir lagu mana tahu. Tapi Allah suruh, maka buat sudah, habis, selesai, tak ada masalah. Selesai masalah kita. Apa yang Allah suruh tinggal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa yang Allah larang, tinggal. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Habis, selesai masalah. Nah, saya cakap Allah larang tu sikit sangat je Allah larang. Allah tak bagi kita minum apa? Minum arak, benda mabuk. Minum arak, benda mabuk Allah ni. Yang tu aja. Yang lain macam-macam minuman tu ada. Fresh orange, yang temikai, yang apple, cendol, apa ni saya semak lagi apa ni, sirap limau, bandung, nak senarai jenuh lah tuan. Sampai kencing manis lah minum tu. Makan macam-macam nasi ada, nasi hujan panas, nasi biryani, nasi apa macam-macam tu ada. Yang Allah larang makan daging babi je. Ni saya semak. Tu pun kata apa? Payah aduklah Islam ni semua tak boleh. Siapa kata semua tak boleh? Banyak boleh daripada tak boleh. Yang duk cari tak boleh tu pasal apa? Itulah saya semak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita faham bahawa subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, kita sebenarnya hanya dalam satu perjalanan. Dan kalimah syahadah ni kita kena bawa sampai ke akhir dah. Tak boleh lepas. Bila mengucap, bila kita duk pegang kalimah syahadah ni, kena bawa sampai ke akhir, sampai nanti malaikat maut cabut nyawa kita. Waktu tu kita nak pergi satu destinasi lagi, yang nama dia sama ada syurga atau neraka. An Ubadah bin Samit annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Nabi kata daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka Allah mengharamkan ke atasnya api neraka. Itu ingat tu elok. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis itu menceritakan bahawa siapa yang melafazkan kalimah syahadah, Allah dia akan menjadi pelepasan ke atas mereka daripada jilatan api neraka. Dari sisi yang lain, mereka mesti berjuang melakukan amal perbuatan dengan memenuhi syariat agar memperolehi sallallahu alaihi wasallam Muhammad redha ilahi. Bila kita sebut dua kalimah syahadah, maka sebutan itu memaksa kita untuk menerima segala perintah daripada Allah dan kita meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Baik, syarat penerimaan kalimah syahadah. Syarat penerimaan kalimah syahadah. Macam mana nak pastikan kalimah syahadah kita ni Allah terima? Nombor satu, ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad.
Kita mesti memiliki ilmu pengetahuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kena faham maksud dan kita kena faham juga kesan dan akibat daripada kita mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut. Orang yang jahil, dia mungkin tidak mampu untuk beramal dengan sebutan dan kalimat dua kalimah syahadah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Oleh itu maka tetaplah pengetahuanmu dan keyakinanmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, syarat penerimaan kalimah syahadah kita ni tuan-tuan, iaitulah perlaksanaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang faham dua kalimah syahadah, dia tahu apa yang dia kena buat. Kalau dia tak semayang, menunjukkan dia tak faham lagi tuntutan dua kalimah syahadah yang dia duk sebut tu. Tuan-tuan, antara tanda hati mati tu apa? Tanda hati seorang tu dah mati, dia sanggup untuk meninggalkan semayang ni. Orang yang sanggup tinggal semayang ni hati mati lah. Dan subhanallah, kajian dibuat 80% daripada orang Islam di Malaysia ni semayangnya tak cukup. 20% saja yang semayang cukup 5 waktu. Tu tak tolak lagi kalau kita tolak yang khusyuk tak khusyuk pakai habis lah. Tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qul i'malu fayasara alladhina 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu, yakni akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara sallallahu alaihi wasallam Muhammad gaib yang dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita nak kena buat apa? Nombor satu, sentiasa melakukan amal kebaikan dengan niat hanya kerana Allah SWT. Ini nak mengukuhkan kita punya syahadah. Buat apa pun, nak buat apa pun, niat kerana Allah SWT. Pastikan, saya sebut awal tadi kan, sekecil-kecil benda pun, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah kira. Sebab kita ada dua kalimah syahadah, maka buat apa pun semua boleh jadi pahala. Pergi kerja tadi boleh jadi pahala tak? Boleh. Makan tadi boleh, mandi boleh. Semua benda semua boleh jadi pahala. Sebab kita ada dua kalimah syahadah. Rugi ada dua kalimah syahadah, buat sesuatu bukan kerana Allah, rugi. Dua orang naik kereta, seorang bawa kereta, seorang duduk tepi dah. Hampir kerja ni, kita nak pergi kerja dua-dua ni, kapul dua-dua orang. Hampir kerja pasal apa? Aku pergi kerja sebab nak cari rezeki, cari duit. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar apa sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat bonus tiap-tiap tahun, cukup. Hampir kerja pasal apa? Aku pergi kerja kerana Allah. Orang yang pergi tadi sebab nak dapat gaji, nak dapat bonus, dia dapat gaji, dia dapat bonus tiap-tiap bulan. Orang yang pergi tadi kerana Allah, dia dapat gaji tiap-tiap bulan, dia dapat bonus tiap-tiap tahun, sama macam orang ni. Tapi setiap minit dia pergi kerja tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia ada satu benda nama kalimah syahadah.
dan dia niat perbuatan itu kerana Allah SWT. Rugi orang yang ada 2 kalimah syahadah tapi buat kerja bukan kerana Allah. Tak dapat. Satu. Nombor 2, mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kena buatlah sedaya mungkin. Tahu tak, nak tahu benda Allah tak bagi ni macam mana? Allah tak bagi kita buat, tahu macam mana nak bagi, nak tahu, hati akan automatic reject. Hati kita akan rasa tak seronok dengan benda kita buat. Itu menunjukkan bahawa benda tu benda salah. Siapa kata? Nabi kata, mai seorang lelaki lalu depan Nabi. Nabi kata apa? Kamu nak tanya tentang albirru dan ithmu ke? Kamu nak tanya tentang baik dan buruk? Dia kata ya. Kebaikan ini ialah hati kamu rasa senang dengan dia, tenang. Kebaikan itu hati rasa tenang. Macam tabung lalu tu, tuan-tuan, tu kebaikan tu, tuan-tuan masuk duit tu, rasa senang tak? Tenang. Tenanglah RM1. Cuba RM50 tengok. Kan? RM50 dia tak apa nak tenang sangat lah. Tapi patut lagi banyak lagi tenang, betul lah. Sebab kebaikan sifat dia tenang. Yang kedua, kemaksiatan itu ialah hati kamu merasa gelisah dan kamu benci perbuatan kamu itu dilihat oleh orang lain. Itu maksud maksiat. Jadi kita boleh tahu dah kalau maksiat ni hati rasa tak seronok, rasa macam tak syok. Tinggal. Jangan nak buat. Jadi orang warak sikit, orang warak ni macam mana? Dia nak buat satu benda, kalau buat ni jadi pahala ke jadi dosa? Kalau jadi pahala buat, kalau dosa tak mau buat, tinggal. Nombor 3, sentiasa berusaha untuk solat di awal waktu. Ni pun di antara kunci dah. Sembahyang awal waktu. Lepas ni kita kena ubah lah kot, ubah. Satu hari Nabi SAW bonceng kenderaan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi beralih dekat dia. Nabi kata, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ya fadillah tujahaka. Kamu jaga Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Ulama bahas apa yang dimaksudkan dengan kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Antaranya kata ulama ialah kamu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh tanpa sambil lewa. Ni orang jaga Allah. Masuk waktu zuhur 1.20 katalah. Ada orang semayang 1.20, ada orang semayang pukul 2, ada orang semayang pukul 3, ada orang semayang pukul 4, ada orang semayang zuhur pukul 5.30 qadaan. Semuanya sembahyang zuhur. Betul tak? Tapi orang yang jaga Allah ni, dia sembahyang zuhur macam mana? Awal waktu, sembahyang berjemaah, memperelokkan pakaian ketika dia sembahyang, sembahyang pula qabliyah ba'diyah, pi pula sembahyang kat masjid, nak duduk pula di saf paling hadapan. Tuan-tuan, semayang zuhur 4 rakaat, awal waktu pun 4 rakaat, hujung waktu pun 4 rakaat juga. Yang nak semayang di hujung waktu buat apa? Kalau nak invest, nak buat investment, nak masuk investment, mesti nak ambil waktu yang paling untung. Betul tak? Tuan, kalau tuan nak beli waktu ni, waktu saham harga tengah rendah ni, waktu beli tuan ni, kita punya, dia panggil apa? Pengurus kita punya tu, remiser kita bagi tahu kita. Okey, kalau nak beli waktu ni, waktu tengah duk rendah ni, beli waktu ni. Okeylah, kita beli waktu ni lah. Okey, beli, kita beli. Tengah duk peak ni, tengah duk tinggi ni. Jual jual. Esok tak tahu lagi, esok nampak gaya macam nak turun. Jual tuan, jual, untung paling tinggi. Tu orang berniaga. Betul tak ni? Tapi dalam bab ibadat tak mau buat lagu tu pula. Semayang awal waktu 4 rakaat, semayang pukul 4.30 tadi 4 rakaat juga. Tapi mana investment paling banyak sekali, dapat ganjaran paling banyak kali kat mana?
Kat awal waktu tu. Kalaulah semayang di awal waktu tu 4 rakaat, semayang hujung waktu tinggal 2 je, tak apalah juga, justify lah juga. Saya mayang hujung-hujung lah, pasal apa tinggal 2 je, tak larat nak mayang banyak-banyak. Ada logik jugalah. Faham ke tak faham aku nak cerita apa ni? Kan? Sebenarnya tak tahu, tak faham. Semayang di rumah 4 rakaat, semayang di masjid 4 rakaat juga. Tapi main di masjid pahala lagi banyak. Tuan-tuan, setahun hari tu kita mayang kat rumah, lebih kurang lah. Waktu PKP pertama tu berapa lama? 6 bulan Berapa bulan yang masjid tutup tu? Hampa ni lupa habis dah. Berapa bulan kan? Katalah 6 bulan lah, kata 6 bulan. Kata 6 bulan kan? Tuan-tuan tahu tak? Salih ala Sayyidina Muhammad. 13. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Kalau sepanjang 6 bulan hari tu, sepanjang 6 bulan yang kita semayang di rumah, kita semayang sorang-sorang, tahu tak tuan-tuan kerugian berapa tahun semayang? Tuan-tuan telah kerugian sebanyak 13.5 tahun. 13 tahun setengah rugi. Betul tak betul saya cerita? Lagu mana Ustaz? Kalau kita semayang jemaah dapat berapa kali ganda? 27 kali ganda. Betul kan? So kalau tempoh 6 bulan tu tuan-tuan semayang berjemaah aja setiap waktu, seolah macam tuan-tuan dah semayang 13 tahun setengah. Setahun kita tak semayang berjemaah, tuan-tuan telah rugi 27 tahun punya pahala semayang. Kalau kita semayang jemaah setahun, orang ni semayang jemaah setahun, orang ni tak semayang jemaah setahun, dia ni punya pahala dah 27 tahun. Lebih banyak lagi daripada orang ni. Padahal umur mereka sama. Boleh faham tak faham tu? Rugi lah. Saya pun tak faham. Pasal apa nak semayang sorang-sorang? Tuan-tuan, mari kita bukti sikit. Saya nak bagi kita bukti yang kita ni ada 2 kalimah syahadah, yang setiap benda yang kita buat ni semua Allah kira. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak bagi, kita nak buktikan yang kita nak jaga hak Allah. Start pada hari ni, setiap semayang kita nak buat yang paling baik. Kita mula dengan tukar baju. Kita mesti azan Ustaz. Kan turis ya? Turis ya? Ada turis tak turis ya? Apa dia tu jawab kita okey je. Dan salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kita mula dengan tukar baju dulu. Bila nak pergi semayang, pakai baju bagi elok sikit sebab nak menghadap Allah. Boleh? Masa tu? Macam tak pernah angguk empat kaya. Kawan telefon duduk di rumah. Assalamualaikum. Salam. Duduk mana ni? Duduk rumah. Mai minum teh tarik Sat Nabi Sat. Kita duduk di rumah waktu tu pakai baju pagoda je dengan kain pelikat gulung. Nak keluar pergi jumpa kawan, start motor pergi pakai lagu tu kah? Dah Tunggu Ustaz, tukar baju Ustaz. Pilih baju yang elok sikit untuk kita pakai. Nak jumpa siapa? Jumpa kawannya pun. Kalau nak jumpa kita ni tahu siapa? Menteri. Datuk Menteri. PA dia telefon. Assalamualaikum. Duduk mana Tuan Haji? Ada kat rumah. Ni Menteri singgah dekat tepi masjid tu. Kalau ni majuan sekali. Kita dengan baju pagoda tu, dengan kain pelikat tu, nak tempah pakai gitu kah? Faham tak faham soalan tu? Sejak-sejak tu ayah baju Ustaz ni, abang nak pakai apa? Nak jumpa menteri. Kalau agung, kalau sultan panggil nak bagi pingat, tempah baju 3 minggu tuan. Dia ni Allah panggil tuan-tuan menghadap dia pakai baju pagoda berlubang kena tembak dengan Israel tu. Tu tahan kira lagi. Tu tahan kira Ustaz, kata isteri dia. Dia gulung kain petang ni Ustaz, baju pun tak pakai. Dah lah perut macam tu
Tapi ketayak tak tinggal Ustaz, dia bawa ketayak kat tangan. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Nah, pakai elok sikit lah, ubah-ubah sikit. Lepas tu nombor 2, nak semayang awal waktu. Lepas pada ni azam. Azam bukti lah tuan-tuan. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil wudu. Saya selalu cerita, saya jumpa seorang pakcik. Umur dia 80 tahun. Kecil, tinggal kecil je. Jalan pakai tongkat. Kat masjid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi carilah dekat masjid Bukit Antarabangsa. Masjid Umar Al-Khattab. Cari, tak tahu Allah Allah ada lagi tak ada masjid tu, tak tahu. Dia punya pot dia, imam belakang tu lah, tu tentang kau Ustaz. Kalau kita semayang qabliyah ba'diyah 4 rakaat zuhur ni Allah haramkan kita daripada api neraka, betul Ustaz? Betul hadis Nabi sebut macam tu? Tu Ustaz, saya nak buat macam tu Ustaz. Dia kata saya tak faham lagi dia kata apa. Lepas tu pilah duduk sembang-sembang dengan JK masjid kita. Ustaz tahu pakcik ni malam hari tu Sultan nak main. Bila Sultan nak main ada program apa tau. Jadi tempat tu semua nak reserve bagi Sultan dan orang-orang ni lah. Kapet kuning lah depan ni. Dia duduk susah hati. Dia tak apa Ustaz pakcik ingat risau. Sultan main ke siapa main ke, pakcik tetap duduk dalam tu. Dalam hati saya kata apa hebat pakcik ni. Siapa? Ustaz tahu tak dia ni, pakcik ni dah 20 tahun dah. 20 tahun dah tak pernah miss. Dia mesti main masjid 20 minit sebelum masuk waktu. 20 minit sebelum masuk waktu dia dah kat masjid dah. Tuan-tuan yang pencen ni apa alasan tak lewat ke tu? Buat macam mana pakcik? Saya masuk waktu bagi saya 20 minit sebelum masuk waktu orang lain. Itulah dia anggap itulah. Masuk bukan boleh sembahyang lagi. Tapi dia nak kita tunggu azan baru kita pergi. Tu pun kira ahli syurga paling tinggi sekali dah. Dia atas motor kata aku ni syurga Jannatul Naim ke tak syurga Firdaus ke? Dia kata. Dia atas motor. Okey, waktu tu bila tengah duk azan tu. Dia sampai tu dia kata apa aku syurga paling tinggi dah. Dia ni kalau zuhur pukul 1, pukul 12.40 dia bagi dia dah masuk waktu dah. Dia kena ada kat masjid dah waktu tu. Dia ubah timing 20 tahun kan. Saya tak minta lah buat macam tu. Saya minta bila masuk waktu semayang sunat, kita semayang waktu dah. Boleh buktikan yang kita ni nak jaga hak Allah. Allah jaga kita, jangan risau. Dua benda tu yang nak minta Allah. Tang semayang ni nak minta dua benda ni. Nombor 1, merelok pakaian. Nombor 2, semayang jemaah. Boleh? 3 orang je angguk pun. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nombor 4, nak tunai hak Allah pada kalimah syahadah ni, jaga mulut. Jaga lidah. Jangan duk cakap benda-benda. Ingat, setiap benda bila kita tegak kalimah syahadah ni, apa benda kita buat semuanya Allah kira. Tapi ingat, ia juga boleh terpadam. Sallallahu alaihi Muhammad. Terpadam macam mana? Ngumpat orang, padam lah. Ngumpat orang, pergi bagilah pahala tu kat orang. Duduklah kita tadi, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duk tengoklah, biasalah duk tengoklah tiap-tiap hari kisah ni apa benda orang ni kata ni, saya hati saya kata apa, banyak pahala kawan ni. Mungkin ada perbuatan dia orang tak setuju, tindakan-tindakan dia orang tak setuju. Tapi duk kata sallallahu alaihi wasallam. Bila kata pahala free ke dia? Tidak. Yang duk kata kita ke? Sebab tu bila nak bercakap tentang hai orang, ada je benda nak cakap hai orang. Tuan-tuan perlu ingat beberapa benda. Nombor 1, kalau dia ada aib, kita pun ada aib dah. Kalau orang yang kita nak cakap tentang aib dia, ingat kita pun ada aib ni. Yang Allah tak tunjuk aja. Allah tutup je aib kita ni. Kalau Allah buka ya tuan-tuan, berselerak siapa pun tak mau duduk pergi kita ni. Betul tak? Kita nampak soleh ni tuan-tuan, orang semua nak tengok kita baik ni bukan sebab kita baik, tapi sebab Allah tutup aib kita, tu je.
Kalau Allah buka aib saya pun tak cakap depan tuan-tuan ni, malu. Apa benda kita tak buat? Betul lah. Nombor 2, bila nak bercakap tentang orang ni, ingat, pahala kita bukan banyak mana pun nak bagi kat orang lain. Mayang sunat pun malas, baca Quran pun tak, zikir jauhlah, dah buat ikhlas pun tak ada pula. Adalah mai benih-benih sikit-sikit jadi pahala sikit-sikit. Kata kat orang, habis bagi kat orang tu. Habis bagi. Gaya dapat pahala sikit, bagi kat orang tu. Dapat pahala sikit, bagi kat orang tu. Dapat pahala sikit, bagi kat orang tu. Nombor 3, ingat, bila nak kata, nak bercakap tentang orang, nak mengumpat-mengumpat tentang orang, ingat, dosa kita ni banyak, nak pergi tanggung dosa orang lain pula. Kan? Dosa dah banyak, satgi nak pergi tanggung dosa orang lain pula kat kita. Iyalah, dah habis pahala bagi kat orang, dosa orang tu pula mai kat kita. Iyalah, duduk diam-diam lebih baik. Tuan ingat, ni waktu tengah ujian ni, waktu kita tengah Covid ni, waktu kita sedang berhadapan dengan ujian semua orang ni. Tuan-tuan kalau nak join sekali untuk mengatakan orang, silakan. Sebab banyak tiap-tiap hari orang duk mengata tentang orang waktu Covid ni. Betul tak? Betul tak? Orang ni setuju dengan orang ni tak setuju orang ni setuju tu. Kadang-kadang tak duduk cakap, tak apa, duduk diam-diam sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ujian kita, Allah Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita kena buat dalam keadaan kita nak berpegang kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 2 kalimah syahadah kita ucapkan ni, kita sentiasa meyakini bahawa setiap qada dan qadar itu adalah ketentuan pada kebijaksanaan Allah SWT. Redha lah maksudnya. Saya makna belajar untuk redha apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, belajar untuk redha. Siapa lah jadi macam ni, awak lah kena lagu ni, pasal siapa lah macam tu, awak lah kena kat aku, pasal siapa tak kena kat dia. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Belajar cakap macam tu. Puji, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Hati kita tenang. Selagi kita tak redha dengan apa yang Allah tentukan untuk kita, selagi itu hati kita gelisah. Sonok. Yang kelima, yang keenam, peliharalah 2 kalimah syahadah. Jangan sampai dihilang. Pelihara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbaharui selalu. Biar kita ni sentiasa duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar sentiasa melazimi. Lepas pada ni, bila semayang sampai 4 asyhadu an la ilaha illallah, bagi dia berasa sampai hati. Bagi dia berasa sampai hati. Ni ayah saya duk ajak dulu ni. Kita waktu kecil-kecil kita tak tahu kata tu rukun. Waktu kita kecil-kecil dulu dia ikut semayang belakang ayah. Ayah saya tu imam. Tapi kita duk faham, dia duk faham kita. Kat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah, yang nombor 2 tu, yang tahiyat akhir tu, yang tu kena buat bagi betul-betul satgi tak sah semayang. Dia duk pesan aku tu. Kita tak tahu kata tu rukun. Bila kita mengaji-ngaji kita tahu, oh rupanya rukun. Tapi waktu tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nak buat bagi betul tu. Lepas pada ni sampai 4 tu, bagi dia berasa dalam hati, memperbaharui 2 kalimah syahadah kita. Bila kita setiap kali kita perbaharui, kita faham balik macam mana awal tadi ni, kita yakin, kita faham, kita siap untuk menerima arahan, kita siap untuk pi ke hadapan atas kalimah syahadah yang telah kita ucapkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelebihan kalimah syahadah ni nombor 1. Kelebihan la ilaha illallah ni, kelebihan la ilaha illallah ni nombor 1, kunci syurga.
Nabi SAW pernah sebut, man akhiru kalam fi dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada akhir kalam dia, last dia, penutup dia, dia ucap la ilallah, dia masuk syurga. Tapi bukan kita nak boleh tentu mengucap, boleh mengucap, tak boleh mengucap. Tuan tengok orang yang mati COVID, orang yang meninggal sebab COVID, yang ditidurkan, tuan-tuan tahu tak mereka dapat apa kelebihan dia? Majoriti daripada mereka mengucap sebelum mereka tidur. Betul tak? Betul tak? Okay pakcik, kita nak pakai gas ni, kita nak tidurkan pakcik, nanti pakcik mengucap asyhadu alla ilallah. Tuan-tuan boleh bayang tak mengucap waktu tu macam mana? Takut tu, tak tahu lagi boleh bangun ataupun tidak ni. Sebab kita duduk tengok yang mana yang pakai yang ditidurkan tu. Berapa ramai yang sedar balik? Dia mengucap tu dalam keadaan menyerah sungguh-sungguh lah, tak ada dah, habis hati dah, serah. Betul tak tuan-tuan? Tak erti nak gambar, tak erti nak bayang. Dulu MH17 tu, MH17 waktu tu saya tengok dia punya dokumentari, sama tak tengok cerita Salih ala Sayyid Muhammad, MH17. Rupanya dia ada satu bom, satu peluru berpandu yang dia shoot sampai ke dekat sebelah kokpit sebelah kiri, kena kokpit sebelah kiri. Kemudian MH17 tu dia terkoyak. Petani-petani yang duduk di bawah tu, yang duduk kat bawah tu, macam hujan manusia itu ni, itu. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan boleh bayang tak depa yang duduk di atas, yang waktu kapal terbang tu terkoyak, terbuka, dan depa terlepas, terkeluar, dan depa hanya menuju ke bawah dalam keadaan depa sedang bumi makin dekat, dan depa tahu sekali depa akan mati. Tuan-tuan boleh bayang tak ketakutan dia macam mana? Saya tak tahulah, mungkin dekat sana nanti bila dekat atas tu, bila dia terbuka tu, mungkin pressure angin kuat, depa pingsan ke apa semua, depa tak mampu bernafas, mungkin depa pingsan, mungkin itu satu kenikmatan lah kan. Betul tak? Terfaham tak maksud saya ni? Tapi boleh bayang tak kalau dia tak pingsan, dia sedang, dan yang dia nampak itu dia makin dekat dengan bumi yang sekejap lagi dia mati, dia mesti mati. Tuan-tuan bayang tak ketakutan dia? Tuan-tuan bayang tak kalau waktu tu dia mengucap dua kalimah syahadah, macam mana ucapan dua kalimah syahadah dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak? Masuklah hati. Tapi berapa ramai orang dapat ucapan macam tu? Dulu zaman Nabi, kalau ada orang yang tak mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah, kecoh, panggil Nabi Rasulullah ni, orang ni tak boleh mengucap dua kalimah syahadah ni, macam mana ni? Nabi pergi jumpa, bantu dia macam mana, pasal apa yang kecoh kalau ada orang yang tak mampu mengucap dua kalimah syahadah? Sebab tak ramai orang yang tak mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah, dan ramai orang yang mampu mengucap dua kalimah syahadah. Tapi sekarang ni, kalau ada orang yang mampu mengucap dua kalimah syahadah, kecoh pula tentang dia. Ya, video dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, mati senyum, kecoh, viral video tu. Pasal apa? Tengok dia mati macam mana hebatnya Salih alaihi Muhammad. Pasal apa yang kecoh? Sebab tak ramai orang dapat mati dalam keadaan dia mengucap, ramai orang tak dapat mengucap ketika mati. Nombor 2, zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apabila engkau melakukan kejelekan dosa, maka lakukanlah kebaikan, kerana dengan salli ala sayyidina Muhammad kamu melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal.
Lalu Abu Dhar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu merupakan kebaikan? Nabi SAW menjawab, kalimah itu merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimah itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah menjadi pelindung daripada api neraka. Sungguh aku akan mengajarkan kepada kamu satu kalimat, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang mengucapkannya dengan benar daripada hatinya lalu dia mati dalam keyakinan itu, kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Iaitulah kalimat la ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah menjadi jaminan masuk syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dimasukkan dengan ikhlas itu? Rasulullah bersabda, ikhlas itu ialah yang mencegah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Salli ala Sayyidina. Dan banyak lagi lah tuan-tuan, kita ucapkan kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, sehingga Imam Habib Allah Haddad menyebutkan, jadikanlah kalimah tauhid la ilaha illallah sebagai wirid yang sentiasa kamu baca. Sesungguhnya kalimah ini adalah roh, yakni pokok kepada segala zikir, dan kepadanya lah kembali seluruh zikir. Makna semua zikir juga tercakup dalam kalimat tauhid ini. Tuan-tuan, setiap pagi tolong saya nak minta, kalau boleh masjid, salli ala Sayyidina Muhammad, kalau boleh imam lepas daripada sembahyang subuh dalam zikir, balik buat macam mana dulu tok imam kita duk buat kat kampung. Yang mana nak pergi kerja tak apalah, sebab depa bukan wajib ikut dah zikir-zikir lepas sembahyang, depa nak pergi kerja tak apa bangkit. Tapi yang tak pi, tolonglah duduk sat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat balik. Paling tidak sehari 100 kali. Tolonglah tuan-tuan buat balik. Kita nuntut kita nak bagi kuat balik ni kalimat tu dalam hati kita. Kita dah tinggal lama dah tuan-tuan. Ni depan saya ni berapa ramai orang betul-betul yang duk zikir 100 kali la ilaha illallah setiap hari. Tak ramai ada yang buat tuan-tuan, tak ramai ada buat. Tapi saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, pilah mana masjid kat kampung, tu imam tak pernah tinggal. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi la ilaha illallah. Kita duk buat lah ni waktu tarawih aja. Tiap-tiap hari dah tak buat dah. Tolonglah buat balik nah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf dan silap. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ada pengumuman sikit dekat luar sana. Ni ada buku saya, buku nota saya. Buku nota ni tuan-tuan, dia bukan buku nota saja. Sebenarnya saya duk susun ada doa-doa yang tuan-tuan tolong baca tiap-tiap hari lepas subuh dan lepas maghrib. Doa supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Tolonglah tuan-tuan. Saya ingat kekuatan kita ni bukan setakat vaksin juga. Saya sebut selain pada kita SOP, ada doa. Kita ni ada kuat doa tuan. Cuma tuan-tuan tolong beramal dan tolong yakin dengan doa. Ada 12 doa yang saya susun. Start daripada baca Fatihah, kemudian subhanallah subhanakallah, la haula wala quwwata illa billah, bismillahi masyaallah, doa Nabi Khidir, Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang ni yang penting ni. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Tapi yakinlah, ada seorang sahabat, dia riwayat ada ni, tiba-tiba dia sakit. Lepas tu sahabat pergi duk ziarah dia kata, aku tak menipu tanaman Nabi, aku tak menipu tanaman sahabat riwayat hadis ni. Cuma pada hari aku jatuh sakit tu, aku terlupa, aku tak baca doa ni. Tuan-tuan tolong jangan tinggal. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya bila nak masuk sini, dia antara doa yang saya baca. Sebab Nabi sebut, bila ada seorang lelaki, dia malam tu dia kena gigit dengan kalajengking. Kemudian dia pergi jumpa Nabi SAW esok, dia kata, kalaulah kamu beramal dengan doa ni, kalajengking atau sengatan itu tak akan jadi mudarat kepada kamu. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Ataupun waktu tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan tolong baca raditu billahi rabba. Ni doa Abu Darda. Abu Darda ni satu riwayat cerita, waktu orang pergi kat dia, orang kata, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Mai orang kedua,
Oh, berada rumah kamu terbakar, satu kampung terbakar. Tak, rumah saya tak terbakar. Main ketiga, tak, rumah saya tak terbakar. Lepas tu orang pergi tengok rumah dia. Sungguh kampung tu terbakar, rumah dia tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia beramal dengan satu doa yang diajar Nabi SAW. Ni ada dekat lima. Allahumma anta rabbi la ilaha anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Tuan-tuan tolonglah beramal dengan doa-doa ni. Jadi buku ni ada dekat luar sana. Tuan-tuan ambil lah seorang satu. Tapi jangan ambil saja, belilah. Ayah bukan ambil seorang satu sungguh pula. Cumanya saya nak buat istimewa sikit malam ni. Tuan-tuan beli tiga RM50. Tuan-tuan kongsi-kongsi lah lagu-lagu mana. Ataupun masjid tolong belilah, bagi saya balik kereta ringan sikit lah, senang sikit. Kalau siapa-siapa kan tolong beli pakai hadiah-hadiah lah seorang satu, orang untuk beramal dengan doa, kita dapat pahala dia mudah-mudahan kan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi siapa yang beli RM50, kami hadiahkan satu mask. Dia dapat apa ni, penutup muka tu, kita hadiah satu insya-Allah. Dan dapatkan dekat luar sana lah. Dan ambil lah. Janganlah kecewakan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Lain masa dan ketika saya ucap terima kasih kepada pihak masjid. Ya. Ya. Boleh beramal pada mana-mana ketika, sambil bawa kereta la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil nak tidur la ilaha illallah gitu. Lena. Lepas tu ada orang dia zikir mufrad dia panggil. Zikirnya Allah saja. Salli ala sayyidina Muhammad. Memadai tak? Maka kata ulama memadai, dan ada ganjaran pahalanya kepada orang yang menyebut kalimah Allah. Salli Muhammad. Sebut walau hanya kalimah Allah dan memadai untuknya. Salli Muhammad. Maksudnya bukan sia-sia. Salli Muhammad itu adalah nama Allah. Yang kita sebut yang lain-lain, ya Rahman, ya Rahim, itu adalah sifat-sifat Salli Muhammad ataupun nama-nama Allah yang lain. Maka insya-Allah boleh saja, tak ada masalah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala. Cuma yang ni lafaz dia ialah la ilaha illallah. Lafaz dia ialah la ilaha illallah. Jadi insya-Allah kita beramal dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin salatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.